Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita telah berada pada hari yang ke-11 dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dalam kita berhadapan dengan krisis wabak COVID-19, coronavirus. Mudah-mudahan bagi rakyat umum, kita terus berada di dalam rumah bagi sama-sama kita memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Dan kepada para petugas, para doktor, perawat serta pihak-pihak yang menjaga keselamatan, Polis Diraja Malaysia dan juga Angkatan Tentera Malaysia diberikan kekuatan oleh Allah untuk meneruskan kerja-kerja memastikan kesejahteraan dan juga keselamatan rakyat dan juga negara dalam keadaan yang baik. InsyaAllah tazkirah khas siri yang ke-11, sempena hari yang ke-11, kita duduk di rumah, kita akan membincangkan berkenaan dengan marilah sama-sama kita berganding bahu, bekerjasama, fokus kepada wabak COVID-19 dan usahlah kita terlalu banyak bermain sentimen politik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu saling tolong-menolong atas perkara kebajikan dan juga ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong di atas perkara dosa dan permusuhan. Jadi kepada seluruh para pimpinan parti politik serta seluruh rakyat dalam situasi sekarang yang membimbangkan dan serius ini, elakkan daripada terlalu banyak bermain dengan sentimen politik. Jangan sehingga semua perkara untuk dibangkang dan dipolemikkan. Alhamdulillah, semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin telah membacakan perutusan berkenaan dengan Pelan Rangsangan Ekonomi Prihatin kepada seluruh rakyat Malaysia. Tidak ada yang tertinggal untuk menerima bantuan dan juga sumbangan. Namun dalam masa yang sama, terdapat juga suara-suara sumbang daripada pimpinan, khususnya daripada Pakatan Harapan, dan disokong pula oleh macam-macam mereka berkenaan dengan dipolemikkan sumbangan tersebut. Antaranya yang pertama, dipolemikkan dari mana datangnya duit kerajaan. Yang keduanya, dipolemikkan supaya pengagihan tersebut tidak melibatkan dengan menimbulkan kesangsian terhadap wujudnya perompak ataupun rompakan di tengah jalan. Yang ketiganya, ada juga yang dipolemikkan berkenaan dengan duit yang diberikan oleh kerajaan tadi itu bukan duit kerajaan tapi duit rakyat sahaja semata-mata. Dan banyak lagi, termasuklah dipolemikkan berkenaan dengan kononnya hasil daripada kerajaan Pakatan Harapan terdahulu selama 22 bulan menjadikan kerajaan yang sekarang ini mempunyai dana yang banyak. Walhal suara pimpinan yang lain mempersoalkan daripada mana datang. Jadi sebab itulah dalam keadaan sekarang, fokus kita adalah memberikan keutamaan bekerja untuk rakyat, membantu rakyat, merawat pesakit, memastikan negara dalam keadaan yang baik, serta kita membantu mereka yang terkesan dan terjejas ekonominya kerana berada di dalam rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Terlalu banyak suara-suara sumbang ini menjadikan rakyat bosan dan meluat. Sedangkan sekarang perkara yang menjadi keutamaan adalah yang pertama sekali nyawa, iaitulah bagi mereka yang telah dijangkiti dan juga yang disyaki berjangkit dengan COVID-19. Maka sewajarnya kita memberikan bantuan keperluan yang diharapkan, yang diminta oleh para petugas, contohnya topeng muka, dan juga kita meringankan beban mereka dengan kita memberikan sumbangan, antaranya untuk mengembirakan hati mereka, makanan-makanan serta apa lagi yang
yang difikirkan sesuai dan juga atas permintaan mereka. Yang keduanya adalah soal kesejahteraan negara seluruhnya, iaitulah dengan kita memastikan keberadaan kita duduk di rumah, tidak keluar melainkan perkara yang mustahak, supaya kita tidak menyusahkan pihak polis, pihak tentera, dan juga menjadikan timbulnya risiko keberangkalian untuk berlakunya penularan wabak COVID-19 dan meneruskan lagi rantaian yang sedia ada. Maka ini adalah perkara yang perlu kita bekerjasama, berganding bahu, tak kira sama ada peringkat kerajaan, pimpinan-pimpinan parti politik, pihak-pihak yang berpengaruh serta rakyat umum. Supaya apa? Supaya kita sama-sama dapat mencegah dengan lebih baik. Dan wabak COVID-19 ini bukan hanya menyerang Malaysia, tapi menyerang dunia, sehingga kita boleh lihat negara-negara besar juga terkesan dan terjejas. Itali seumpamanya, sehari ratusan yang mati. Amerika Syarikat pun sebagai kuasa besar dunia pun terkesan, sehingga Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, cukup marah, sehingga kan ada nak mengambil langkah untuk menyaman kerajaan negara China dan banyak lagi. Sebab itu hentikanlah polemik politik ini. Ingat-ingat berkenaan dengan dosa dan pahala kepada mereka yang menjadi macai, penyokong-penyokong dan seluruh rakyat. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita banyak sangat bermain dengan sentimen politik yang kadang-kala kita menyebarkan sesuatu yang belum tentu akan kesahihan dia, boleh menyebabkan fitnah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk kita bertabayyun, selidik sesuatu berita tersebut. Dan yang keduanya, dalam keadaan sekarang, jangan ada pihak-pihak mana-mana, pihak-pihak yang mengambil kesempatan di atas kesempitan dan kesusahan orang lain. Sebagai contoh, apabila telah diumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin sempena COVID ini, maka kita diperingatkan berhati-hati dengan mana-mana link yang untuk mengambil kesempatan terhadap rakyat Malaysia ini. Pastikan link-link itu datang daripada sumber-sumber yang sah dan berautoriti. Umpamanya ditawarkan kepada kita berkenaan dengan penangguhan bayaran, ansuran kereta, rumah, sebagainya, pemberian wang tunai sebagai sumbangan. Benda itu memang diumumkan, namun pastikan yang datang kepada kita WhatsApp, mesej yang ada meletakkan link, pastikan ia bukan adalah yang ditipu atau scammers. Maka pihak-pihak semua diperingatkan jangan ada yang manipulasi di atas keadaan yang kesepitan sekarang ini, kerana menipu itu berdosa, memakan harta yang secara haram itu juga adalah berdosa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta-harta kamu dengan cara yang batil. Maka perkara yang haram, memakan harta secara yang haram, boleh menyebabkan implikasi yang buruk kepada kehidupan kita sama ada di dunia apatah lagi di akhirat. Nabi SAW menyatakan dalam sabdaan baginda SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging-daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, sumber yang haram, maka neraka terlebih layak untuknya. Dan yang ketiganya, marilah sama-sama dalam keadaan sekarang ini kita juga melihat kejiranan dan masyarakat sekitar kita menjenguk. Manalah tahu ada kalangan mereka yang betul-betul terdesak, yang memerlukan bantuan. Maka kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai seorang Muslim yang cakna kepada Muslim dan juga orang lain, kita sama-sama usahakan bantu sekadar mana yang boleh. Sama ada wang tunai sekadarnya ataupun pemberian barangan asas dapur, makanan-makanan dapur yang asas untuk kita bantu mereka, mudah-mudahan meringankan beban mereka. Ini adalah 3 perkara yang boleh kita fokus waktu sekarang ini. Yang pertama sekali, sama-sama kita bekerjasama, bekerjasama dan kita hentikan semua sentimen politik berbaur fitnah atau nak mengundang kemarahan atau menyebabkan rakyat meluat dalam isu yang sedang dihadapi, isu besar sekarang ini, terutamanya kepada pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan yang banyak sangat
bermain dengan polemik ini. Yang keduanya adalah selepas mana kita bekerjasama tadi dalam isu sekarang, setelah mana disampaikan perutusan berkenaan dengan pakej rangsangan ekonomi prihatin membantu rakyat sempena COVID-19 ini, jangan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk menipu dalam nak memanipulasikan data secara batil bagi nak mendapat mengaut keuntungan secara yang tidak sah secara syarak dan juga tidak sah secara undang-undang. Hati-hati dalam terima sebarang berita dan rangkaian talian menerusi WhatsApp ataupun mesej. Dan yang ketiganya, di peringkat kita, sama-sama kita perhatikan orang sekeliling kita, jiran kita, masyarakat kita, kaum kerabat yang terdekat. Bantulah mana yang boleh kita bantu. Mudah-mudahan dalam keadaan sekarang semua kita terkesan, semua kita berada dalam keadaan yang sulit. Mudah-mudahan dengan bantuan yang kita berikan ini, Allah Ta'ala akan memberikan bantuan kepada kita semua. Kerana Nabi SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan kepada hamba-Nya itu selama mana hamba-Nya itu membantu akan saudaranya. Jadi insya-Allah 3 perkara utama untuk tazkirah khas siri yang ke-11 ini, sama-sama kita boleh mengambil pengajaran dan mengambil faedah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita, memberikan kesejahteraan dan menghilangkan wabak ini daripada dalam kehidupan kita, negara kita dan seluruhnya secara am. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.